أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman, mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui akan hakikat yang sebenarnya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula, sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok akan orang-orang yang beriman. Allah membalas memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka meraba-raba di dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaan mereka, dan tidak boleh pula dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Ayat ini mendedahkan sifat-sifat orang munafik, perangai-perangai orang munafik yang menunjukkan beriman padahal mereka tidak beriman. Allah Ta'ala tunjukkan tanda-tanda mereka. Di antaranya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melakukan kejahatan, kerosakan di atas muka bumi, mereka berkata, sebenarnya kami berbuat kebaikan. Para ulama sahabat dan ulama tabi'in yang menafsirkan ayat ini mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kerosakan itu ialah perkara-perkara kufur dan perkara maksiat. Mereka melakukan perkara kufur, mereka melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kufur dan maksiat itu merosakkan bumi. Dengan sebab kufur, dengan sebab maksiatlah bumi ini jadi rosak, jadi punah. Bukan saja rosak kehidupan, rosak keluarga, rosak keamanan, rosak cuaca, rosak segala-galanya. Bermanusia buat maksiat, rasuah, tak tahu halal dan haram, tamak ke harta, ke nak pitih, nak duit saja, menyebabkan mereka berlomba-lomba membuat kemajuan dunia dengan tidak ada batas. Maka rosak cuaca dunia, rosak iklim dunia, rosak keadaan dunia, berbalah di antara satu sama lain. Itu natijah daripada mengerjakan kekufuran dan mengerjakan maksiat. Maksiat itu sebab tidak percaya kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak percaya pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka mengerjakan maksiat. Dengan maksiat itu boleh pitih banyak. Pitih banyak boleh buat kebajikan, boleh tolong orang, boleh beri subsidi. Pitih banyak boleh beli orang, tolong orang, batu sana, batu sini. Tapi dengan duit apa? Dengan duit rasuah, dengan duit maksiat. Yang terima tu makan ke darah duit maksiat. Ambil duit maksiat. Yang terima bantuan pula, bantuan duit haram, duit maksiat pula. Tidak ada keberkatan di dalam hidup. Ini akibat meninggalkan syariat Allah, meninggalkan hukum Allah, kufur terhadap Islam. Meninggalkan Islam. Dengan meninggalkan Islam, maka yang haram dihalalkan, yang batil dibenarkan. Boleh buat apa saja. Bukan sahaja menghalalkan arak, judi, bahkan membenarkan rasuah. Boleh dikatakan kepada mereka, jangan kamu buat jahat di atas muka bumi ini. Dok kami buat baik. Mana dia? Bantu orang buat masjid. Buat masjid, tolong orang miskin. Ini dia. Allah Ta'ala dedahkan di dalam Quran. Quran adalah mukjizat. Mukjizat ni bukan mukjizat benda pelik. Bila baca Quran, orang tekan tak lu. Hak ni kita tunggunya. Duk tunggu waktu je. Bukan Allah tak mahu mati. Orang tekan tak lu, selang tak lahir, tak lemah. Hak tu mukjizat Quran. Duk main waktu je. Semua manusia mati, Nabi pun mati. Kena faham. Mukjizat Quran ni mukjizat ilmu. Ini benda yang penting kita kena faham. Benda yang Quran sebut tu betul sungguh-sungguh. Terdapat di kalangan orang yang mengaku Islam, mengaku beriman pada Allah, percaya pada Islam, buat kerja amal Islam, makin akhir zaman makin ramai buat kerja Islam ni, tetapi melakukan kejahatan, meninggalkan syariat Allah. Kami membuat kebaikan. Ala innahum humun mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah, sebenarnya mereka itu melakukan kejahatan. Mereka membuat kejahatan dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Dalam keadaan mereka tidak menyadari. Di antara kejahatan itu disebut dalam ayat yang lain, berwalak pada orang kafir. Berwalak pada orang kafir, berwalak pada bukan Islam, bersetia pada bukan Islam, merasakan seolah-olah kalau tak bergantung dengan Islam susah kita nak bergantung dengan orang kafir. Kita boleh berkawan dengan orang kafir, bukan tak boleh bersahabat dengan orang kafir, bersahabat dalam kehidupan dunia saja, kan nak tunjuk Islam pada dia, nak tunjuk Islam pada dia. Kalau kita tak bersahabat dengan dia, tak bekerjasama dengan dia, macam mana dia nak nampak Islam ni? Seboleh-bolehnya kita berhubung dengan orang kafir. Nabi berhutang dengan orang Yahudi. Nabi berhutang dengan orang Yahudi. Padahal boleh berhutang dengan sahabat. Tidak. Kerana nak tunjuk akhlak Islam pada orang Yahudi. Ini dia. Berniaga dengan orang Yahudi, nak tunjuk akhlak Islam pada orang Yahudi. Kita berniaga dengan Cina, nak tunjuk akhlak Islam pada orang Cina. Ni dok jahat pada Cina pula. Jahat pada orang bukan Islam. Cina yang bukan Islam, jahat pada mereka lagi. Pernah seorang pengawal beritahu pada saya, kontraktor Melayu Islam boleh projek buat masjid, cari kayu murah-murah, gawa semi barang je, buat masjid, nak untung banyak. Tapi ada orang bukan Islam dapat kontrak masjid, takut ni Tuan Allah punya, takut Tuan Allah punya. Dia orang kafir, ada sifat takut pada Tuhan, tapi amalan dia sia-sia, tak ada iman. Ini mereka macam ni berwalak pada orang bukan Islam. Disebut dalam ayat-ayat yang lain, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan mereka yang kufur itu setengah mereka berwalikan setengah yang lain, berwalikan setengah yang lain, menganggap bahawa berwalak kepada orang bukan Islam itu menyebabkan kemajuan. Padahal Islam mengajar berkawan dengan orang bukan Islam untuk tarik dia pada Islam, bukan untuk bergantung kekuatan dengan dia. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu ambil orang kafir jadi wali-wali kepada kamu. Wali-wali yang diberi kepercayaan, ikut dasar dia, ikut hak dia nak. Tidak boleh. Kita berkawan dengan orang kafir ada batas. Ada batas. Bila dia minta kita ikut syariat dia, kita ada syariat. Tidak boleh. Kalau syariat dia sama dengan syariat kita, lain. Macam bila orang Yahudi minta Nabi bicarakan zina, qisas di kalangan orang Yahudi di Madinah. Nabi kata, aku hukum sepuh ada dalam kitabmu. Sepuh ada dalam kitabmu, bukan kitab Taurat. Rupa-rupanya apa yang ada kitab Taurat tu serupa dengan apa yang ada dalam Quran. Itu lain. Tetapi kalau bercanggah dengan Quran, kita kena ambil hak Quran. Ni dok ambil hak orang bukan Islam, tolak hak Quran. Merendahkan hukum Quran, menghina hukum Quran, menghina hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bebaskan diri daripada sifat-sifat ini. Kita kena tinggikan Islam. Islam mesti ditinggikan. Kan Islam yang sebenarnya boleh menyelamatkan manusia. Kalangan mereka ini sebenarnya kami nak buat kebaikan. Ini kebijaksanaan, kata dia kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa? Salah. Setengah tu pula menggunakan maqasid syariat. Maqasid syariat. Apa yang maqasid syariat? Maqasid syariat ialah matlamat hukum syariat. Apa matlamat hukum syariat? Membawa maslahat pada manusia. Maslahat dunia dan maslahat akhirat. Maslahat ni ada tiga maslahat, kena faham. Maslahah mu'tabarah. Yang kedua maslahah mulghah. Yang ketiga masalah atau maslahah mursalah. Maslahah mu'tabarah, maslahah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ada maslahat. Allah Taala letak puasa ni ada hikmah, kebaikan. Wa antasumu khairul lakum. Kamu berpuasa lebih baik pada kamu. Tiba-tiba dia tak puasa kerana nak jaga maslahat, nak jaga ekonomi. Bukan kerana uzur lain. Uzur diizinkan oleh Allah. Ini ada uzur. Dia menganggap puasa ni tidak ada maslahat, menjejahkan kedudukan ekonomi. Macam Habib Burqaibah, Presiden Tunisia mati tu. Jangan puasa menjejahkan ekonomi. Masalah yang diiktibarkan oleh syarak kita tak boleh ubah. Berjihad fisabilillah, menentang musuh-musuh Islam, tak boleh. Ini menyusahkan diri. Kena ambil maslahat, menyusah, tak boleh. Allah Ta'ala menyatakan berjihad pahala yang sangat besar. Masalah yang Allah Ta'ala sudah putus, tak boleh dipindah. Ini masalah mu'tabarah yang diletakkan oleh syarak. Kedua, masalah mulghah, masalah yang dibatalkan oleh syarak. Syarak membatalkan masalah itu. Contohnya, dia merapok, dia curi. Pasal apa nak pergi Mekah, dia kata, payah saya piti sangat rapok bank. Payah saya piti sangat rapok, ambil duit orang kaya itu lebih, ambil buat tambang pergi Mekah. Itu masalah mulghah, masalah yang dilarangkan oleh syarak. Syarak membatalkan kerana caranya haram, cara merosakkan orang ramai. Tidak boleh. Masalah yang dilarangkan. Kemudian masalah yang mu'tabarah, masalah mursalah, masalah yang tidak ada ketetapan Allah, masalah yang tak bercanggah dengan nas. Ini maqasid syariah yang boleh dibincang, ini ada batas dia. Ini dak maqasid syariah lah, apa-apa macam-macam. Gunakan kaedah-kaedah syarak dengan cara yang tak betul. Kaedah syarak ni ada batas, ada dia, kena faham betul-betul. Termasuklah kerja orang munafik ni melanggar hukum syarak, melanggar batas-batas Allah SWT. Allah Ta'ala kata, ala innahum humun mufsiduna walakin la tash'urun. Ingat, sebenarnya mereka itu melakukan kejahatan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sebenarnya mereka buat jahat, tapi mereka tak sedar apa yang mereka buat itu adalah kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.